Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Ashikin binti Ahmad Damanuri, A170318. Hari ini saya akan membentangkan subjek kajian teks dakwah dan kepimpinan. Okey, hari ini tajuk kita iaitu 20 dasar Islam, dan saya akan membentangkan tajuk ke-15 iaitu berkaitan dengan tawassul. Dasar ke-15 yang bermaksud doa kepada Allah yang disertai dengan tawassul dengan seseorang dari makhluk adalah termasuk dalam masalah khilaf furu', dalam masalah cara berdoa, dan ia bukannya daripada masalah akidah. So dekat sini kita akan mengetahui apa itu maksud tawassul dan bolehkah bertawassul dengan Al-Quran, amalan baik dan nama-nama Allah. Isu ini merupakan satu isu yang Imam Ash-Shahid telah menjelaskan bahawa isu ini adalah membawa pada perdebatan yang berpanjangan sama ada ianya berlaku di masjid-masjid, surat khabar dan majalah lah dan sebagainya. So isu ini dia membawa pada perpecahan hati, caci maki antara umat, dan ianya membawa pada pertuduhan dan kekafiran antara satu sama lain. Padahal time ni berlakunya penjajahan yang menguasai wilayah dan yang telah memusnahkan negara. Imam Ash-Shahid lantas menerangkan tentang permasalahan gambaran permasalahan yang sebenar, iaitu mengenai masalah tawassul. So kemudian beliau menerangkan bentuk dan kedudukannya di dalam masalah agama. Keterangan yang telah diberikan oleh Imam Ash-Shahid adalah bersifat sederhana dan adil. Ia telah membuatkan orang ramai telah tertumpu pada perkara tersebut dan telah bersatu hati setelah berlakunya perpecahan mengenai usul ini. Masalah tawassul yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ash-Shahid adalah ucapan seseorang yang berbentuk seperti ini. Wahai Tuhanku, aku bermohon atas kemegahan si fulan atau haknya atau yang seumpama dengannya, iaitu tumpuan seseorang hanyalah sepatutnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di samping itu ia menjadikan seseorang sebagai perantaraan. Gambaran seperti itu menurut Al-Imam Ash-Shahid telah menjelaskan bahawa masalah seperti ini adalah masalah ijtihadiyah yang termasuk dalam lingkungan pendapat yang rajih, iaitu yang kuat, ataupun yang lemah, iaitu marjuh, di mana setiap orang berpegang berdasarkan hujah-hujah masing-masing. Inilah yang dimaksudkan dengan katanya perselisihan di sudut furu'. Berpegang kepada mana-mana pendapat tidak membawa kepada kerosakan i'tiqad dan tidak membawa kepada kesesatan. Pendapat Al-Imam Ash-Shahid ini ialah pendapat yang disepakati oleh para ulama yang terkemuka. Contohnya Ibn Taymiyah yang menerangkan bahawa gambaran seperti ini termasuk dalam masalah khilafiyah yang diharuskan berijtihad serta tidak boleh ilzam menetapkan secara putus boleh atau tidaknya padanya. Beliau berkata tentang perselisihan padanya, malahan matlamatnya ialah untuk membolehkan ijtihad pada perkara itu, dan setiap perselisihan umat mestilah kembali kepada Al-Quran dan Rasulnya, iaitu As-Sunnah. Terdapat sebilangan ulama yang mengharuskannya, namun begitu telah sabit daripada kebanyakan ulama bahawa mereka menegah daripadanya. Tawassul ianya adalah masalah khilafiyah seperti yang telah diterangkan dahulu, dan setiap perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Setiap orang mestilah menyatakan hujah-hujah masing-masing seperti semua masalah khilafiyah. Ini bukanlah termasuk dalam masalah ukubah, iaitu hukuman berdasarkan ijma' muslimin. Malah orang yang menghukum itu dikira sebagai jahil lagi zalim. Sesungguhnya orang yang membolehkan dalam masalah ini sekadar mengatakan apa yang telah disebutkan oleh para ulama'. Adapun orang yang mengingkarinya, mereka tidak mempunyai dalil yang wajib diikuti, baik yang didatangkan dari Nabi maupun para sahabat. Kiranya orang yang ikut perkara ini diorang ikut berdasarkan apa yang ulama kata, tapi orang yang kata tak boleh ni tak adalah diorang kata benda tu sebab apa, orang yang tak ikut ni kiranya macam sebab dia tak ikut sebab benda tak ada dalil yang wajib untuk diikuti. Itu ini adalah bentuk dan kedudukan masalah sebenar
yang berlaku dalam permasalahan agama, iaitu masalah berkenai dengan ijtihadiyah, perselisihan dan masalah furu'. Kesimpulannya, tawasul ini ialah masalah mengenai permasalahan agama mengenai masalah furu', iaitu kita boleh mengikut mana-mana pendapat, iaitu dia terdapat dua pendapat, iaitu pendapat yang rajih dan pendapat yang marjuh. Rajih ialah pendapat yang tepat dan marjuh pendapat yang lemah. So kiranya dekat sini Imam Al-Syahid hanya memberikan penerangan yang sederhana dan adil supaya tidak berlakunya perpecahan di antara umat. Kiranya sewaktu masalah tawasul ini diutarakan, terdapat perpecahan berlaku dan ia melibatkan berkaitan dengan saling kafir, mengkafirkan dan sebagainya. Itu Al-Imam Al-Syahid melakukan memberikan penerangan ini supaya bertambahnya kecintaan seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya, dan ia akan menambahkan rasa untuk saling bantu-membantu dalam mencari hakikat sebenarnya permasalahan itu, daripada melakukan perkara yang menjatuhkan seseorang yang lain dan menyebabkan berlakunya persengketaan, pergaduhan yang sehingga taksub, mengkafirkan dan memfasidkan orang lain. Oleh itu, sama-samalah kita untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan kita terhadap agama Islam ini, supaya kita dapat mengikut pendapat-pendapat yang rajih dan dapat mengamalkan agama Islam dengan sebaiknya. Dan wallahu a'lam bissawab. Terima kasih.